Sekejap, eh. Yang semalam, Ya, apa tu? yang sebelum ni tu dah rekod dah ambil dah save dah. Oh, yang sebelum ni yang assist tu, eh? Yang save tu. Okey, baik. Jadi sekarang kita akan masuk dulu dekat dalam bahagian e-boss. Cik punya sistem, cik pernah masuk tak untuk e-boss punya bahagian? Tak pernah ni. Tak pernah lagi. Okey, kalau macam tu, kalau cik okey, boleh je buka guna tab ke ataupun laptop ke, guna sistem, masuk dalam sistem dulu dekat bahagian e-boss ni, boleh ke? Saya tak ada tu, tak ada peralatan lain. Okey, tak apa, kalau macam tu saya Dia kena buat masa ni dulu. saya tengok pada ni saya akan cuba selepas saya buka rekod tu saya akan ikut lah. Okey, baik. Okay, so pertama sekali dekat bahagian link sistem ni kita ada ASIS dan juga EPOS lah. Saya perkenalkan balik semula. ASIS ni lebih kepada bahagian untuk pengurusan pelajar-pelajar. Manakala untuk EPOS ni lebih kepada pengurusan staff iaitu sumber manusia dan juga bahagian kewangan secara keseluruhan lah, termasuk juga dengan macam perbelanjaan. Sebab kalau macam dekat ASIS ni dia lebih kepada kewangan untuk pelajar tu sendiri, yuran-yuran dia, yang itu je. Tapi e-boss dia secara keseluruhan. Hmm. Bukan saja yuran tapi kalau kata Uh, perbelanjaan tu sekali lah. Okay, so dekat sini uh, saya tekan pada e-boss tu. Okay, jadi Account juga ke? ya, Dia ada account juga. ada akaun juga. Account keluar. Mm-mm. Uh, Kalau cik nak guna akaun ke ataupun macam mana tu? hmm, Tengoklah macam mana. Hmm. Okay. Baik, so untuk nak login, Sebab sekarang ni saya banyak buat menu. buat masa sekarang apa cik? Saya buat minua je lah, rasa-rasa ke apa gitu. Macam tu je. Oh, okay. Faham? Okay, baik. Jadi untuk nak login, dia ada dua lah. Satu, kita akan masuk guna nombor phone ataupun guna ID staff. Tapi saya rasa nak lagi senang, cik suruh je siapa-siapa nanti nak login kat dalam sistem sama ada ASIS ke e-boss ke masuk guna nombor phone pun boleh. Sebab itu lagi senang lah. Okay, password nanti boleh masukkan Hmm. 1 sampai 5. By Semalam. default semua yang bahasa baru kita akan minta untuk masuk 1 sampai 5 lah. Okay, Hmm. baik. Sekejap, eh. Okay, jadi sebelum saya masuk bagi kita punya main bahagian HR dan juga finance tu, kita akan pergi dulu pada paparan utama ni, which is ini adalah paparan utama untuk e-boss. Jadi apa yang ada dekat paparan utama e-boss ni sepatutnya semua staff akan dapat nampak kecuali bagi bahagian atas ni yang ada kotak-kotak warna biru dan juga kotak warna hitam. Kotak biru ni mewakili untuk modul bahagian HR, manakala kotak yang warna hitam ni pula mewakili modul bahagian finance. So kotak-kotak ni tak semestinya semua staff akan dapat lah, sebab dia akan ikut pada akses yang dibagi oleh staff oleh pihak pengurusan. Contohnya macam cik ke, cik bagi dekat staff masing-masing. So siapa yang dapat HR mungkin dia dapat HR je lah, finance tak dapat nampak. Tapi selain Ah. daripada modul kat atas Hmm. ni, announcement ke, bahagian I'm away ni ke, ataupun kalender-kalender kat tepi ni ke, yang ini semua memang basically semua staff akan dapat nampak dan dapat semak balik lah apa sahaja yang admin dah masukkan dalam setiap satu perkara kat dalam ni. Okay, jadi untuk Hmm. features yang ada dekat dalam paparan hadapan ni, saya just terangkan secara ringkas dan ni saya akan tunjuk sikit macam mana cara penggunaan dia. Baik, pertama saya akan pergi dulu bagi bahagian features nama dekat atas. Okay, nama dekat atas ni dia sama macam ibarat macam kita buka Facebook kita lah. So kalau macam kalau kata kita ada Facebook kan, kita ada bahagian untuk kita punya page dan juga dalam masa yang sama kita ada juga bahagian untuk marketplace lah, bahagian makanan punya bahagian lah, group lah dan lain-lain kan. Dia sama juga lah macam tu, tapi ini
dia lebih kepada maklumat-maklumat peribadi kita. Okay. So dua ni dia pecahkan kepada dua. Kejap je. Ya. Kejap. Sekejap boleh. Boleh. Seminit. Okay. Okay. So dekat bahagian maklumat dekat nama kita ni, apa yang kita akan dapat nampak adalah satu maklumat peribadi kita. Maklumat peribadi yang saya maksudkan adalah pada bahagian nama orang ni lah. Which is dekat sini kita akan update semua maklumat berkenaan dengan diri kita, alamat kita, mungkin kalau kata ada working experience ataupun mungkin nak update email, semuanya dekat sini, termasuk juga dengan bahagian untuk kita nak updatekan password. So saya, kenapa yang ini adalah perkara pertama yang saya masuk, kerana satu, bila admin nak register staff, okay, apa yang admin perlu dapatkan daripada seorang staff tu adalah nama, IC dan juga nombor telefon. Okay, 3 perkara sahaja. Selebihnya tu maklumat berkenaan dengan email staff, mungkin berkenaan dengan alamat rumah staff. So berkenaan yang begitu, kita akan minta untuk staff sendiri yang key in dekat dalam bahagian sistem ni. Tak adalah kata admin, semua benda admin nak kena masukkan lah. Okay. Dan perkara paling penting kat sini adalah password. Sebab password by default macam tadi saya maklumkan, nak masuk just guna nombor phone dan juga password 1 sampai 5. Jadi semua bila guna 1 sampai 5, saya takut nanti bila ada orang lain tahu kita punya nombor phone, diorang boleh masukkan juga password yang sama 1, 2, 3, 4, 5 tu kalau kita tak tukarkan. So minta untuk tukarkan password lah. Tapi kalau boleh, bagi bahagian password, saya nak minta untuk masukkan paling-paling minimum adalah 5 characters. Tak kisah nak huruf besar, nak kecil, ada simbol ke, tak ada simbol ke, nak ada nombor ke, tak ada nombor ke. Tapi yang paling penting adalah 5 characters. Itu paling minimum. Walaupun nanti, sebab nanti yang 5 tu dia akan effect juga dekat dalam apps. Kita ada satu apps tu kita panggil eBoss Pro. So dekat dalam apps tu, dia kena masuk paling minimum 5 characters. That's why kat sini kita kena setkan 5 characters lah. Okay. Ni password sini ni kat eBoss ni dia sama dengan kat Assist. Betul. Okay. Baik. So kalau perasan dekat sini kita ada register apps. Should be kalau kata nak tekan pun boleh, tak nak tekan pun tak ada masalah lah. Sebab eBoss apps kita ni masih boleh di login selagi mana kalau kita tak tekan register apps ni. Yang ini dia lebih kepada fungsi dia untuk mana-mana sekolah yang ada sistem outing. Contoh pelajar tu ada asrama dan dia ada ambil sistem outing dengan Alphatech. Jadi dia perlukan untuk tekan pada register apps. Kalau tak nanti dia tak boleh masuk kat dalam sistem tu lah. Tapi untuk dari segi apps eBoss Pro tu sendiri, should be tak ada problem pun. Sebab kita akan masuk guna nombor phone dan juga password yang kita setkan sama macam dalam sistem. Okay, paling penting kat sini saya nak minta untuk update 2 benda. Satu, maklumat peribadi dia. Yang paling penting maklumat peribadi adalah email. Dan juga yang kedua adalah password dia lah. Okay, jadi saya masuk balik dekat bahagian home. Okay, saya tekan sekali lagi dekat bahagian nama ni. Okay. Macam tadi kita masuk bagi bahagian yang ada gambar. Which is gambar ni adalah maklumat peribadi. Tapi selain daripada kita nak update maklumat kita dalam masa yang sama untuk application cuti, application untuk nak apply claim dan juga mungkinlah katakan kita nak tengok kita punya slip gaji ataupun mungkin nak tengokkan record attendance.
So semua tu kita boleh dapatkan juga pada bahagian personal information dekat bawah dia ni lah. Yang ini dia lebih kepada diri sendiri. Okay. Cuma ada sedikit tambahan bagi bahagian attendance. Okay, attendance staff hanya boleh diguna pakai kalau kata Encik ada ambil package untuk tambah device Face ID ataupun mungkin nak tambah guna QR code attendance. Hanya dua tu sahaja setakat sekarang yang applicable untuk nak gunakan modul bahagian attendance. Sebab kalau tak ada dua tu daripada Alpha, macam contoh cik ada guna thumbprint ke kan, yang manual tu je. Yang itu sekarang ni kita tak dapat nak link lagi lah dengan Alpha. Memang tak boleh lagi sebab dia daripada sistem luar kan. Okay. So itu Kita sedikit kena lah. Ya, kena kena ada tu apa? Alat scan tu lah, QR code lah. betul. Dia sama Hmm. ada mungkin nak scan QR boleh ataupun nak scan muka pun boleh. Kalau muka tu kita akan bagi device lah dekat cik. Uh, Hmm. dia Okay. harga dia berapa kan tu? Apa dia? Harga dia berapa? Harga Dia dia saya kurang pasti. uh, Tapi kalau mungkin nanti lepas ni cik berminat boleh kontak balik dengan dekat dalam grup tu. Nanti kita akan bagi nombor sale kita orang lah. hmm. Dia macam kedatangan pelajar boleh guna tak? Ke tak boleh? Boleh? Guna, boleh tak? Tapi kalau untuk kedatangan pelajar, saya suggest untuk cik ambil Face ID device selain bukan QR attendance tu. Sebab kalau Face ID device, dia boleh detect terus dengan pelajar. Hmm. Ah, Dia tak scam ya. betul, scan muka. Uh, Okay. So itu berkenaan dengan profil peribadi staff lah. So setiap seorang staff memang akan dapat perkara ni. Jadi untuk dia nak apply cuti ke, nak tengok slip gaji dia ke apa ke, dia tak perlu dapatkan apa-apa akses pun dekat sini. Dia masuk je sistem, memang should be dia memang akan terus dapat. Okay. So itu yang pertama. Yang kedua, kita ada bahagian features untuk announcement. Okay. Untuk announcement ni pula, kegunaan dia adalah bagi bahagian makluman. Contoh, katakan kita nak maklumkan kepada parents yang kita nak jumpa dengan parents minggu depan. Mungkin hari perjumpaan waris lah katakan. So, kita buat announcement dekat bahagian announcement ni. Kita buat makluman dekat bahagian announcement ni. So, bila parents buka je dalam sistem, diorang akan dapat nampak lah. Okay, minggu depan kena jumpa, kena datang ke sekolah. Contoh, ataupun pusat tuition ni lah. Okay. So, untuk announcement, boleh klik pada announcement tu. Kemudian boleh tekan pada bahagian create news. Okay, kita akan create news. Dekat atas sekali kita ada view by. Should be dekat sini kalau kata nanti tuition mungkin ada cawangan, dia akan ada keluar pilihan cawangan lah. Tapi kalau sekarang saya rasa mungkin dia akan keluar tuition je. Kategori letak je general. Status pun sama, letak je aktif. Okay. Dekat sini kita ada dua, satu news public, satu lagi news internal. Disebabkan tadi macam saya cakap, kita nak buat makluman untuk hari perjumpaan parents. Jadi hari perjumpaan parents, parents pun mesti kena tahulah kan untuk announcement tersebut. So kita kena setkan news public. Sebab public ni kiranya parents dan juga staff. Internal staff sahaja. Betul? So contoh kat sini saya masukkan hari perjumpaan waris. So kita masukkanlah dia punya details dekat bahagian bawah ni. Kita masuklah details dia apa. Kemudian kalau nak masukkan attachment, silakan, tapi saya sarankan untuk attachment sila masuk gambar, dokumen seperti macam words ke ataupun PDF, dan jangan masukkan video. Kalau gambar ke ataupun dokumen PDF, Words, Excel, semua tu still lagi okay. Tapi kalau kata video, better jangan masuk lah sebab kita takut nanti sistem akan jadi hang sebab dia terlalu berat. Okay.
So dekat sini bila kita tekan save, dia akan load sekejap. So load dia hilang, itu maksudnya dia dah sukses lah. Okay, saya cuba patah balik kepada bahagian home. Jadi kita akan dapat nampak lihat dekat sini hari perjumpaan waris. Staff boleh tekan, parents pun boleh tekan pada announcement ni. So dia boleh tengok details apa yang dimasukkan, bila, dekat mana. Kalau ada attachment pun dia akan keluar kat bawah ni lah. Hmm. Okay. Jadi itu untuk makluman. So makluman ni boleh diguna pakai selain daripada mungkin daripada WhatsApp. Sebab kadang-kadang kalau kata WhatsApp kita hantar hari ni orang lupa. Sebab kadang WhatsApp kita hantar hari ni, lepas tu bawah tu nanti adalah conversation yang lain. Nanti lagi lupa yang kat atas-atas tu. So better saya sarankan guna dekat sini lah. Jadi ibu bapa dia boleh akses jugalah sistem ni. Betul. Ah, Sebab parents ni dia masuk je nombor IC dia. Dia masuk nombor IC dia terus boleh nampak. hmm. Okay. Yang kedua, kita ada features bagi bahagian I'm away. Untuk I'm away ni, fungsi dan kegunaan dia tu adalah untuk kita nak semak balik siapa-siapa yang bercuti pada tarikh yang berkenaan. Untuk I'm away yang sekarang dia tulis none sebabnya hari ni kita tak ada staff yang bercuti. Tapi anda kata ada staff apply hari ni dan kita pun dah approve cuti dia, should be pada bahagian I'm away untuk hari ni dia akan keluar nama staff tu lah. Hmm. Tapi I'm away ni bukan je nak tengok hari ni lah. Yang siapa yang bercuti hari ni je. Kalau kita nak tengok hari-hari yang lain pun boleh juga. Tapi syarat dia kita kena tekan dulu kat I'm away. So kat dalam kalender ni nanti dia tulis, okay, staff A cuti, staff B cuti. Dan siapa-siapa yang apply, macam tadi saya cakap staff A apply, dah approve, nama dia appear kan. Bukan sahaja kita sebagai pengurusan nampak, tapi dalam masa yang sama staff-staff yang lain pun boleh nampak juga nama kawan dia tu bercuti. Okay, nanti saya ajarlah macam mana kita nak apply cuti. Baik. Baik, seterusnya adalah bagi bahagian kalender. Okay, dekat sini kita ada kalender, which is kalender ni dia ada dua kegunaan. Kegunaan yang pertama adalah untuk kita nak setkan event, program ataupun apa-apa sahaja yang melibatkan tuition kita. Tak kisahlah sama ada mungkin hari perjumpaan waris tadi tu ke, pun boleh juga masuk dekat dalam kalender ni. Okay. Kegunaan dia bila kita setkan event ataupun program tadi dekat dalam kalender, apa yang kita setkan program-program tersebut dia akan keluar dekat dalam bahagian reminder countdown. So katakan hari perjumpaan waris tu minggu depan. So bila hari perjumpaan waris minggu depan, nanti dia akan keluarlah dekat reminder countdown ni lagi berapa hari nak kepada tarikh tersebut. Macam tadi announcement kita masukkan makluman dulu. Kita bagi tahu dekat mana, kat mana, kat mana. Tapi dekat kalender ni kita akan masukkan bila untuk program tu dijalankan. Okay. So itu untuk fungsi yang pertama dan cara nak buat dia pun simple saja. Cik tinggal tekan pada tarikh yang berkenaan. Okay. Kemudian kita tekan pada new dekat atas ni. Dan kita masukkanlah hari perjumpaan waris. Contoh details di announcement. Boleh je kalau nak masuk. Kalau tak nak masuk, nanti pandai-pandai lah diorang tengok dekat dalam bahagian announcement tu. Okay. Dekat bawah dia ada juga pilihan public ataupun internal. Sama macam announcement. Public untuk kita publishkan kepada parents dan juga staff. Manakala internal ni lebih kepada untuk staff sahaja. Okay. Dan jangan lupa untuk tik pada bahagian reminder countdown. Apa-apa saja event yang dijalankan, better saya sarankan tekan pada reminder countdown. Supaya nanti dikira berapa lagi hari nak kepada tarikh tersebut. Ni saya try refresh balik. So kalau kita tengok kat sini adalah dia keluar kat sini. 7 hari lagi ada hari perjumpaan waris. Okay. Okay. So, itu yang pertama. Kita masukkan program. Yang kedua, kita boleh masukkan juga cuti-cuti yang ada di tuition.
Antara cutinya adalah cuti weekend of course. Cuti kalau ada cuti ambil guna cuti sekolah tu pun boleh juga. Tapi kalau saya rasa kalau tuition waktu cuti sekolah paling ramai. Betul ke? Ke sikit juga. Ramai sikit. Ramai sikit. So mungkin tak ada cuti sekolah lagi kiranya cik eh. Hmm. Cuti weekend dan juga cuti public lah kiranya. So untuk nak setkan cuti tu boleh klik pada Oktober 2024. Okay, dekat bahagian atas ni dia ada setting. Atas sebelah kiri. So dekat Ya. setting, dah keluar kalender ni. So dekat sini lah kita setkan. Macam tuition kalau kata cuti hari apa cik? Ya. Kalau pusat tuition ni, kalau hari cuti tu bila? Ada tak macam betul-betul hari cuti? Yang memang tak. Hmm. Tak ada. Tak buat lagi. Setiap hari Tak. ada kelas. Dan cuti mengejut itulah kalau ada. Uh, Tak ada nak set. Oh, kiranya weekend pun tak cuti lah eh? Biasa weekend orang mari ngaji. Ngaji belajar ke apa. Untuk public? Beli. Sebab kita banyak ngaji apa. Warga emas ke apa kan. Orang dewasa. Mm-mm. Uh, Kadang banyak kan dia orang ambil hari Minggu. Uh, Oh, kiranya saya ingatkan macam pusat tuition ni dia mau tu pelajar macam budak-budak kecil. Budak kecil ada juga. Ha. Macam kita lafaz doa yang apa. 12 tahun ke bawah tu ada. Hmm. Ah, Tapi tak ada kita untuk masa akan datang tu mungkin manfaat ni sistem ni. faham. Okay. So, kalau kata nantilah ada nak setkan weekend, contoh katakan hari Ahad tu confirm cuti, tak ada siapa yang boleh datang ngaji kan. So, yang tu Hmm. um, klik pada tarikh yang berkenaan lah. Klik pada tarikh yang berkenaan and then dekat atas ni kita ada butang save. So, dekat save tu kita akan tulis weekend. Ada kata mungkin cuti mengejut tu maksudnya cuti yang memang sehari lagi nak Kat bagi tahu ke ataupun hari ni cuti baru bagi tahu? 1 minggu lagi ke gitulah. Okey. Kalau cuti yang mengejut tu contohlah katakan dia ambil ini 22 sampai 24 hari bulan cuti. So boleh je tekan dekat save and then ambil special holiday. Ah, Lepas tu nanti mungkin dekat special holiday tu cik boleh remarkkan lah masuk remark kata cuti apa. Ataupun just biarkan kosong pun tak apa. Nanti just inform kat orang untuk yang tarikh saya tandakan warna kelabu tu maksudnya cuti. Macam tu. ya. Okay. Baik. So untuk cuti-cuti tu should be dikeluar dekat bahagian kalender ni lah. Selalu kalau macam contoh sekolah, diorang suka sikit kalau cuti ni. So diorang boleh nampak color-color tu dan diorang boleh tahulah okay color yang biru ni color cuti weekend. Kalau warna pink cuti untuk cuti sekolah macam tu. Okay. So itu berkenaan dengan kita punya paparan hadapan e-boss ni. Sikitlah berkenaan dengan depan ni. So far untuk bahagian depan ni okey tak lagi? Just macam uh, macam tazkirah ke apa ayat-ayat ringkas tu kita boleh faham kat sini. Ayat-ayat ringkas. Kalau bahagian announcement macam ayat motivasi ke tazkirah ke. Hmm, Kalau kita announcement tu kita gantikan situ boleh juga. boleh juga dekat announcement. Hmm. Hmm. Sebab kalau kata announcement ni nanti kalau kata macam pelajar-pelajar dewasa tu of course lah dia boleh buka kan bahagian access parent tu. So untuk access parent tu pelajar boleh guna juga and nanti dia nampak ayat-ayat. Hmm. Okay. Baik, seterusnya kita akan masuk bagi kita punya main modul untuk hari ni adalah berkenaan dengan bahagian HR. So saya ada HR dekat sini. Okay, untuk HR basically dia ada 4 yang paling utama lah yang cik kena tahu. Satu bagi bahagian staff profile, kedua bagi bahagian untuk cuti, ketiga bagi bahagian claim dan juga keempat bagi bahagian gaji. Okay, itu untuk yang main dia paling main yang itulah 4 tu.
Meanwhile yang dekat bawah ni surat dan juga tata tertib tu bergantung. Kalau kata Encik nak guna boleh, tapi untuk dua bahagian ni Cik kena bagi dulu kita orang format dia lah ataupun Hmm. template dia baru boleh guna. Okey, baik. Okey, jadi sebelum saya nak masukkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan kita punya modul hari ni, boleh tak saya nak kufukan untuk cadangan Cik lah bagi bahagian HR ni, apa yang Cik rasa Cik nak fokuskan dulu, sebab kalau boleh saya tak nak nanti masuk pada bahagian yang Cik tak nak fokuskan, kesian pula kat Cik kan. Jadi HR lah ni apa? Yang biru tu lah, staff profile apa. Okey, kalau macam cuti apa semua ni tak nak lagi lah Ah, yang ini HR ni. Okey, Staff information. baik. Jadi untuk bahagian staff punya bahagian, yang paling penting adalah dekat bahagian staff information ni. Okey. Dekat bahagian staff information ada 4. Satu staff profile, kedua training, ketiga awards dan juga attendance. Tapi macam tadi saya maklumkan attendance kalau tak guna dua yang saya sebutkan awal-awal, Face ID device dan juga QR attendance tu tak boleh gunalah. So yang ni memang kena key awal-awal. Just abaikan. Kita tengok kat 3 ni. Baik. Untuk bahagian Device ya, ni lah. Kena maklum lah. apa tu? Device tu dia guna wifi ke apa? Betul. Tapi kalau contoh wifi tiba-tiba tak ada hari tu, Hmm. record tu still boleh kita scan. Macam contoh kita scan muka, nanti dia akan Ha. satu butang untuk kita nak SIM-kan bila dah ada internet. Ah, Tapi memang wajib kena ada internet lah supaya dia masuk dekat dalam record ni. okay. Okay, setakat sekarang yang saya tengok dekat dalam list of staff ni, ada 3 orang sahaja, betul ke? 3 orang je. Okay. Untuk makluman cik lah, bagi bahagian staff ni apa yang paling penting adalah nama-nama staff tersebut. Jadi kalau kata selagi tak kisahlah dia part time macam mana sekalipun, mungkin dia hanya masuk sekali sahaja ke kelas dia, ataupun kita gantikan cikgu-cikgu yang sedia ada. Yang ini saya sarankan untuk still juga masukkan nama dia dalam sistem. Sebab apa? Sebab kalau nama dia tak ada tersenarai dalam senarai staff ni, automatik apa-apa saja record berkenaan dengan pelajar tu nanti tak boleh dimasukkan lah. Okay, so macam mana kita nak daftarkan staff-staff baru? Untuk staff baru, pertama saya nak minta untuk cik tekan dululah dekat bahagian more ni. Dia ada tentang show staff ID. Okay. So dekat show staff ID ni, kenapa saya nak minta untuk appearkan staff ID? Sebab satu staff akan diberikan satu ID, which is yang inilah TBW 01, 02 dan juga 03. Tak boleh anda kata staff yang baru ni guna salah satu antara yang 3 ni yang sedia ada. Maksudnya dekat sini tak boleh guna tu, tak boleh rename balik lah. Contohlah katakan Ustaz Afif ni dia berhenti. Lepas tu kita nak gantikan nama staff baru dekat atas nama Ustaz Afif. Tak boleh lah. So Ustaz Afif ni dia punya je. Okay. So kita tahu ya. Dia kekal situ lah. Betul. Kekal. Seorang tu itu je nombor ID dia. Untuk bahagian ni kita dah tahu dah dia punya nombor paling last dia berapa, iaitu TBW03. Maksudnya bila staff baru tu kita akan daftarkan dekat register staff ni sebagai TBW04. TBW04. So nombor tu dia akan berterusan. Jadi selepas kita masukkan ID, minta dekat staff nama dia, IC dia dan juga nombor phone. 3 tu penting. Nama, IC dan juga nombor phone. 3 sahaja yang penting. Okay. Kemudian email abaikan, nanti dia update sendiri. Contoh saya masukkan nama.
Okay, nama dan juga IC. And then system level. System level ni walaupun dekat sini dia ada banyak, tapi cik sebenarnya kena ingat dua sahaja. Satu, admin. Okay. Dan yang kedua adalah user. User ni maksudnya akademik, kewangan, guru dan juga sokongan. Selain daripada admin, kita panggil je dia user. Senang. Admin is admin lah. Okay. Kalau ada cikgu, bagi dia system level as a cikgu. Masukkan start date dia bila dan status tu aktif. Okay. And then kita tekan save. Kat sini saya tak tekan save lah, nanti dia masuk pula dalam data. Okay. Saya tekan kat nama cik. Bila sahaja kita tekan save, dia akan keluar semua button-button ni auto. Memang dia akan keluar siap-siap lah lepas kita save nama staff yang kita dah save tadi. Kalau boleh, dekat bahagian personal, cik masukkan gender untuk staff tu. Okay, yang lain-lain ni tak penting, gender penting. Kemudian untuk bahagian occupation, dekat occupation ni yang pentingnya adalah bagi bahagian occupation ni sendiri dan juga division dia. Dua ni cik kena masukkan lah sebab ni dia tak boleh masukkan. Right. So, itu kalau boleh waktu kita nak daftar tadi. Masukkan nama, IC apa semua, terus dia pergi dekat bahagian-bahagian yang saya sebutkan tu lah. Personal untuk gender, occupation untuk dia punya bahagian apa. Yang lain tu biar je kosong. Okay, kita save, dia keluar button-button dekat atas. Kat sini dia ada beberapa button lah. Satu, others information. Others information ni cik boleh masukkan offer letter dia, boleh masukkan IC dia ataupun apa-apa sahaja yang berkenaan dengan staff tu. Okay, kecuali slip gaji. Kalau macam nak bagi surat ke dekat dia ataupun mungkin nak bagi, nak letak IC dia ke, boleh saja. Sebab apa? Kegunaan others information ni adalah sekiranya kita perlukan data tu secepat yang mungkin. Macam contoh salinan IC. So kita terus je buka sistem, kita buka bahagian others information, kita terus dapat nampak salinan IC dia lah. Okay, tak perlulah kalau kata cik nak kena buka balik file dia tu, cari balik IC dia. Jenuh juga tu. Okay, so boleh letak kat sini. Dia macam apa? Bahagian image tu lah. Gambar. Betul. Cuma yang dekat sini kita attachkan sebagai gambar tu sebagai attachment. Gambar dia apa-apa jenis format gambar boleh? Betul, boleh. Nak masuk PDF, Words pun, PDF pun boleh juga. Kemudian kita ada bahagian vaksin information. Vaksin ni saya rasa mungkin boleh abaikan sebab vaksin ni dia lebih kepada untuk macam masa kita PKP dululah. Sebab dia ada dos 1 dengan dos 2 ni. Sekarang dah tak ada dah. So just abaikan je lah. Okay. Yang paling penting saya nak minta untuk cik pergi selepas saja save adalah access key. Sebab access key ni tak kisahlah dia staff baru ke, dia staff lama ke, access key ni paling penting. Okay. So access key ni apa? Access key adalah kalau nak senang lah, kalau saya bagi dia sebagai skop kerja. Skop kerja, kita ambil dia sebagai cikgu. So kalau kata cikgu, skop kerja cikgu apa? Dekat sinilah antara butang-butang yang perlu diberikan kepada cikgu-cikgu tersebut. Kalau tak bagi dekat sini, dia tak boleh nak buat apa-apa record lah. Skop ni boleh tambah ke? Apa tu? Skop kerja ni boleh tambah lagi kalau tak ada sini contoh. Sepatutnya skop kerja yang ada dekat sini adalah apa yang ada dekat dalam sistem. So sepatutnya semua adalah dekat dalam bahagian access key. Tak perlu nak ditambah dah. Okay. Saya bagi 2 contoh. Katakan kita ada 2 staff. Satu staff baru tu adalah bahagian HR.
dan satu lagi staff bagi bahagian cikgu semata-mata. Okay. Untuk HR mungkinlah dia kena bagi bahagian sekejap okay, kalau kata HR kita mesti kena bagi dia bahagian HR. So kat dalam HR ada apa je yang dia boleh access? Staff profile dan cuti. Kalau kata gaji dengan claim ni dia tak perlu tengok untuk HR, tak perlu bagi. Macam tu. Okay. Hmm. Untuk bawah HR ni kalau cik perasan dia ada access key. Access key yang dimasukkan dekat sini adalah orang yang nak control. Okay. Kalau kita bagi access key ni, orang tu boleh control siapa je yang orang tu boleh control skop-skop yang dia nak bagi pada orang lain. Saya bagi contoh. Katakan macam contoh Encik lah. So Encik sebagai mudir dekat situ, Encik orang yang boleh control modul apa yang staff tu boleh dapat. Maksudnya Encik boleh bagi akses ni. Kalau kata kita tak tekan pada bahagian access key tadi, yang atas ni, Encik sebagai mudir tak akan boleh bagi pun akses ni pada staff cik. Jelas tak itu? Okay. Okay. So paling penting lah dekat sini kalau boleh saya suggest untuk access key ni elak untuk bagi. Kalau boleh paling-paling pun cik seorang sebagai mudir pun dah cukup okey. Ataupun mungkin encik mudir atau cik nak bagi dekat ketua admin. Ketua bagi bahagian HR ni. Itu boleh. Jangan bagi banyak-banyak lah. Okay. Ya, ya. Itu yang pertama kalau kata ada staff HR masuk. Yang kedua, kalau kata yang masuk tu adalah cikgu biasa. Okay. Untuk cikgu biasa boleh saya tahu tak kalau kata dari segi record untuk tuition, apa je selalunya diorang kena record untuk pelajar tu? Rekod pelajar, kehadiran dia. Okay. Dari segi peperiksaan ataupun pentaksiran, ada tak? Ada tak? Ada kira pentaksiran lah. Kalau kata ke ada peperiksaan? Ujian je lah. Oh, ujian. Ujian tu kiranya markah macam exam ke? Markah exam tu macam mana? Markah exam selalunya diorang masuk 0 sampai 100. Lebih kurang macam tu. Okay. Tadi kata mengaji kan, mengaji tu maksudnya sebab Cik belah Kelantan sebut mengaji tu sebagai belajar ke ataupun dia memang mengaji Al-Quran tu? Dia ngaji Quran, lepas tu pendedahan juga kepada hukum-hukum tajwid ke apa. Soalan kita soalan-soalan yang berkaitan hukum, boleh latih juga situ dari segi ujian ilmu-ilmu tajwid ke apa. Oh, faham. Kira ni bukanlah kata macam ngaji tu maksudnya ngaji dari bagi bahagian akademik macam BM, BI gitu kan. Dia lebih kepada bahagian untuk pendidikan Islam punya bahagian lah. Dekat Islam lah. Okay, faham. Okay. So untuk cikgu biasa, okay, saya scroll kat bawah sikit. Okay, bawah ni kita ada satu bahagian iaitu Academic Student Affair. Bagi bahagian Academic Student Affair ada beberapa perkara lah yang cik boleh bagi pada cikgu tu. Seandainya cikgu tu adalah, dia bukan by class kan, divide by class. Kalau kata kehadiran. Kehadiran ikut kelas lah. Ikut kelas. Okay. Kalau kehadiran ikut kelas, mesti ada cikgu kelas. Betul ke? Kira sekali lah dia mengajar, dia guru kelas tu. Okay. Maksudnya kalau cikgu tu tak datang, cikgu lain lah yang akan tolong masukkan. Right. So untuk cikgu boleh bagi bahagian examination untuk ujian tadi. Student profile ni untuk makluman berkenaan dengan student. IC dia, nombor IC maklumat ayah dia dengan mak dia.
So kalau kata tak perlu tengok maklumat berkenaan student, tak perlu bagi. Bagi Hmm. bahagian attendance student, hmm, Qurani, saya rasa yang ini dululah. Examination, attendance dengan Qurani. Kalau ada RPH pun boleh bagi juga. RPH ni adalah rancangan pengajaran. Cikgu tu nak ajar apa hari ni. Ataupun mungkin cikgu tu nak ajar apa minggu depan. Dia buat siap-siap lah dia punya planning tu. Yang apa bahagian reading tu? Tasmeh. Reading tu cik ada bagi reading macam untuk juzuk surah tu ke ataupun reading macam mana tu? Ha, macam-macam apa? Kalau fardu ain apa hafalan-hafalan berkaitan dengan amal solat amali ke amali solat macam bacaan dalam sembahyang ke apa kita tasmik kau lah. Oh, okay. Okay, kalau yang Bahasa Arab juga. oh, oh, bacaan-bacaan tu selalunya mesti ada satu dua ayat macam tu je lah kan? Mana kita guna tajuk lah contohnya Al-Fatihah ke tahiyat ke doa ke surah ada surah-surah pilihan juga. Okey. Kalau untuk surah atau surah, Iqra dan juga juzuk. Bacaan tiga tu di kategori Qurani. So boleh masuk kat Qurani. Bagi macam contoh hafalan untuk doa-doa, saya sarankan untuk guna bagi bahagian Iqra. So nanti kalau macam contoh lah cik bagi kat kita orang senarai doa-doa tu kan. Kita orang akan senaraikan Iqra tambah dengan doa. So dekat situ sekaligus dekat Qurani je. Macam ni saya ada buat kelas apa bahasa Arab dewasa. Mm-mm. Dia ada dua bahagian lah. Satu bahagian tata bahasa, kemudian satu bahagian perbualan. Mm-mm. Jadi perbualan tu dia ada tajuk lah. Lebih kurang 20 perbualan ke. Jadi situ boleh masuk bahagian reading ke? Perbualan tu selalunya dia record macam mana tu? Dia ada ayat-ayat dia lah. Contoh apa, ayat ayat apa surah kenal ke apa ke. Mm-mm. Jadi kita senantiasa latihkan dia bercakap. Kalau dia kira dah mampu, maknanya kita tik lah. Dia orang ni dah lulus perbualan pertama, perbualan kedua, macam tu. Oh. Okay, saya boleh je kalau nak guna bagi bahagian reading. Tapi saya just nak inform awal-awal lah. Untuk Hmm. reading ni selalunya dia orang akan masukkan nama buku tu sendiri dan juga berapa muka surat. Kalau macam contoh cik nak gunakan untuk perbualan tu mungkin boleh buat macam contoh perbualan satu ada 20 ayat. So kita akan buatlah perbualan satu bawah tu ada 20. So mana Hmm. boleh klik je. Ah, Kalau okey macam tu boleh je kita masukkan. Tapi kalau rasa mungkin nampak macam tak sesuai, kita kena mungkin kena cari bahagian lain ataupun tak boleh masuk dalam sistem lah antara dua tu. hmm. Dia sistem ni bahasa bahasa Arab tak boleh tak? Tak boleh masuk. Tulisan bahasa Arab. Setahu saya macam kalau dekat bahagian pentaksiran tu boleh. Dengan RPH. Untuk bahagian-bahagian lain tu tak boleh. Ah, tak apa maknanya kalau macam bahagian perbualan tu ayat dia dalam dalam bahasa Melayu je lah. Hmm, Kemudian dia orang akan translate ke bahasa bahasa Arab. boleh. Hmm. Right. So itu berkenaan dengan SSQ lah. Paling-paling penting SSQ ni. Jangan tersalah bagi. Kalau kata tersalah bagi memang bencana lah. Takut dekat situ sebab ada setengah tu dia tersalah bagi. So macam contoh HR kan. Ada Hmm. orang boleh tengok staff record untuk gaji. Okay. So Jadi dua lah. bahagian reading tu kita maklum ke ni lah. Alpha lah. Betul? Untuk tambahan lah. Betul. Saya rasa better macam ni. Cik bagi dulu kat kami nama-nama ujian, nama-nama Hmm. kalau kata surah dengan juzuk tu selalu kita orang by default je lah ada semua surah dan juga semua juzuk. Untuk doa je saya rasa. Doa dan juga reading tu cik bagi je dulu senarai tu. Uh,
Reading tu kita Macam kalau kata okey kita masukkan. Kalau tak okey kita bagi tahu balik. macam bahasa Arab tata bahasa ni kita ada lebih kurang 12 tajuk. Tajuk yang utama lah. Mm-mm. Mana kita nak senaraikan tajuk-tajuk tu. Kalau dia orang lulus tajuk tu, mahir, kita tik lah. Tata bahasa perbualan tadi tu ke? Bukan. Mana subjek satu lagi lah. Dia ada Oh, 2 buku. Bahasa Arab. Mana boleh juga buat senarai tu kan. tak apa. Cik bagi tahu, cik bagi je dulu senarai tu. Nanti kita cuba tengok dekat mana yang paling sesuai. Reading ke ataupun mungkin tempat lain. Okay, okay. Okay. So, untuk bahagian staff profile, macam saya inform tadi, mula-mula paling penting adalah senarai nama-nama staff tu dekat bahagian staff, list of staff ni, dan juga kita kena tu bagi access key tersebut. Okay. Saya just nak inform sikit, seandainya lah kalau ada staff yang berhenti, dekat nama staff ni kita boleh tekan. So dekat nama staff ni, Encik hanya perlu tukarkan status dia sahaja. Which is daripada sekarang ni dia aktif, tukarkan kepada inaktif. Kepada ni lah. Jangan sesekali delete. Sebab kadang-kadang delete saya takutlah nanti bila staff tu masuk balik ke, dia akan jadi isu sebab tak boleh register. Sebab itu makan cater untuk nombor IC dan juga nombor phone. So bila kata dia kita nak register baru, tak boleh dah lah sebab IC dengan nombor phone dah ada. Boleh delete. Okay. Senarai yang dah berhenti, boleh semak pada bahagian show inactive ni. Kita akan proses. So dia akan keluarlah siapa yang dah berhenti. Sebab basically nama yang akan appear dekat yang paparan depan tadi tu hanya staff yang masih aktif sahaja. Okay. So itu berkenaan dengan bahagian staff profile. Saya patah balik kepada bahagian depan HR ni dan saya nak masuk kepada modul yang kedua iaitu bagi bahagian training dan juga modul yang ketiga iaitu awards. Di mana untuk dua modul ni saya ringkaskan kerana ini paling simple lah dekat sini. Cuma saya nak confirmkan sebelum tu untuk bahagian staff profile tadi. Ada apa-apa soalan tak? Yang staff profile. Ada rasa. Okay. Tak ada. Baik. Seterusnya saya akan masuklah dua modul ni. Baik. Secara ringkasnya, training adalah untuk rekod berkenaan dengan kursus. Sekiranya macam contoh Encik hantar 2 orang staff tadi tu kepada mana-mana kursus, nak jalankan apa-apa kursus, boleh hantarkan dan rekod tersebut staff sendiri akan masukkan pada bahagian nama ni lah. Okay, bila dia tekan kat nama ni, dia ada bahagian course. Okay, course ni adalah kursus tadi. So, apa sahaja yang staff key in kursus-kursus record dia dekat dalam bahagian sini, dia akan auto appear pada bahagian cik iaitu bahagian training. So, untuk cik, bagi bahagian training ni tak perlu buat apa-apa. Just tunggu untuk dorang punya key in record lah. Sebab ada sesetengah yang saya tahu macam contoh Tadika kalau tak salah saya. Diorang akan hantar cikgu diorang pergi kursus and then record tu nanti bahagian kementerian mana entah diorang macam nak record berapa jam cikgu tu pergi kursus, dekat mana, apa dia. So record tu admin boleh terus dapat daripada bahagian training. Jadi saya tak tahulah kalau kata macam dari segi tuition sendiri perlu ataupun tidak, itu bergantung. Kalau cik nak masukkan boleh juga nak guna untuk bahagian kursus ni. Tapi better suruh staff tu sendiri yang akan masukkan lah. So contoh kat sini saya tekan sekejap dekat nama staff. Okay, so pada nama staff dia akan keluar lah nama staff tu siapa dan juga berapa jam yang dia pergi kursus. Kalau ada 2-3 kursus, bahagian credit hour ni dia akan campurkan lah untuk semua kursus yang dihadiri. Ya. Ya? Sekejap. Okey, boleh. Sekejap. Ya.
Oh, ambil. Kita biar. Okey. Okey, Okay. bang. Alright. So, itu untuk training. Kemudian, yang terakhir untuk bahagian staff information adalah bagi bahagian awards. So, untuk awards ni, dia apa dia awards ni? Awards ni adalah penilaian. Penilaian ni adalah penilaian daripada bos sendiri kepada staff dia lah. So macam cik akan nilai untuk staff cik, untuk dua orang staff ni sama ada diorang ni mencapai KPI ke ataupun mungkin diorang punya target tu kurang ke, okay. So untuk performance lah senang cerita. Kita nak update performance untuk setiap seorang staff bagi setiap bulan. Jadi kita akan masukkan pada bahagian awards ni. Cuma untuk bahagian ni hanya cik sahaja ataupun mungkin kalau nanti cik ada ambil admin, so hanya encik dan admin tu sahajalah yang boleh tengok. Siapa-siapa yang ada HR sahaja. Staff tu sendiri dia tak akan tahu pun yang dia tu dinilai. Okay. So macam mana nak masukkan? Contoh cik ada nilai untuk bulan Februari. Okay, tekan dulu dekat nama Ustazah Zabariah punya nama. Kat sini kita ada butang tambah. Okay, masukkan remark dia apa. Contoh kan. Lepas tu kat sini kita adalah dia punya kategori-kategori bawah penilaian dia. Okay, kemudian kita tekan save. So apa yang akan keluar adalah apa yang kita pilih tadi kategori tu. Kita pilih amazing ke, kita pilih superb ke, biasa-biasa je ke, so dia keluar dia punya macam bentuk-bentuk yang kita pilih tu lah. So dekat sini saya pergi cursor saya tu dekat bunga tu, dia akan tulis apa yang saya masukkan dekat remark, dan kalau saya tekan dekat bunga dia akan keluar button delete. Sebab apa? Sebab untuk bahagian ni kita takkan boleh edit. So ada kata tersalah, delete je balik, masukkan saja semula. Itu sahaja. Okay, so itu adalah berkenaan dengan bahagian staff information. Okay ke cik, ada soalan ke? Tak ada lah. Tandem, Pak. Okay, untuk attendance ni sebabkan tak ada lagi, kejap saya tunjuk contoh kita orang punya ada tak? Sekejap. So contoh macam yang sekarang ni, kita ada untuk record demo. So untuk demo kalau cik perasan kat bawah ni kita ada Nurul test 2. So pada 7 dan juga 8 hari bulan dia ada record untuk masuk dia. So dia adalah masuk berapa, pukul berapa, keluar pukul berapa. Cumanya dekat sini, saya tekan dekat nama Nurul ni.
Okay. Bila kita tekan dekat nama Nurul, dia akan keluar staff attendance report. So staff attendance report tu basically dia punya record-record kehadiran daripada 1 hari bulan sampai hujung bulan. Okay, saya sentuh sikit. Okay. So untuk record-record ni dia akan keluar lah. Yang ni staff mana lah? Guru kan? Nurul tu. Hmm. Okay. So untuk record-record ni ini based on yang dia scan lah, sama ada mungkin dia scan muka ataupun dia scan guna QR tu. So kalau cik perasan, untuk bahagian atas kita ada group attendance. So group attendance dia adalah jadual bekerja. Contoh, katakan cikgu A jadual bekerja dia daripada pukul 5 petang sampai pukul 10 malam. Cikgu B pula daripada pukul 6 petang sampai pukul 9 malam. So kita akan createkan 2 jadual, which is sebabkan tadi dia punya waktu masuk dia tu kan berbeza. So dia akan createkan sebagai 2 jadual lah. So jadual tu kita create dan nanti kita akan setkan dia staff tu untuk jadual mana. So sistem akan detect lah. Kalau kata dia masuk melebihi daripada waktu yang ditetapkan, dia keluar warna kuning. Macam ni. Okay. Yang warna biru ni sebab dia ada apply cuti. Bila apply cuti dia akan keluarlah warna biru. Okay. Baik. So, macam tadi saya maklum dekat Cik berkenaan dengan jadual bekerja. Jadual bekerja tu Cik kena bagi dekat Alpha dulu waktu-waktu bila. Maksudnya kalau kata semua staff tu memang masuk pukul 5, keluar pukul 10, just maklumkan dekat kami waktu dia 5 sampai 10. Itu saja. Selebihnya, Encik kena pergi dekat bahagian setting. Okay, di mana dekat setting ni Cik kena updatekan untuk staff Cik. Contoh, katakan Kristina. Okay, katakan nama Kristina. Dekat kotak sebelah dia ni, okay, Cik yang kena setkan. Staff tu, dia, waktu kerja dia pukul berapa. Masuk pukul berapa. Kalau ada satu, pilih yang satu tu lah. Kalau ada 2, 3 waktu masuk dia, okay, kita akan keluarkan senarai macam ni. So, Cik pilih je dia masuk pukul berapa. Okay, lepas tu nanti kat atas ni ada save. Boleh save lah. Barulah staff tu boleh record. Barulah record staff tu akan masuk. So, kadang-kadang tu bila diorang tak setkan setting, staff duduk scan. Tapi dekat dalam sistem tak masuk. Satu punca dia sebab tak setting lah. Okay. Alright, so itu adalah untuk bagi bahagian attendance. Untuk bahagian-bahagian lain ni macam mana cik? Nak hold dulu ke? Nanti kalau kata nak guna kita bagi tutorial ke? Yang orang tu apa tu? Cuti? Betul cuti. Okay. Yang kuning tu? Maksud? Yang ini lebih kepada gaji. Dan kalau kata hijau ni lebih kepada claim. Sebab kalau kata cuti, staff selalunya staff-staff cik dia macam mana? Dia memang ada cuti ke ataupun macam mana tu? Dia maklumnya kalau dia tak boleh hadir. So kalau macam sekarang ni kalau ada sistem, boleh je kalau dia nak apply terus kat dalam sistem. Cumanya cik ada bagi macam cuti tahunan, cuti sakit macam tu ke ataupun macam mana kat staff tu? Ada. Tak ada. Oh tak ada. Kiranya tolak gaji ke tak ada? Mana kalau dia orang tak mari, tak ada lah allowance. Pakai Cuma airline? Ya?
Cuma kalau dia beritahu last minute, jadi kadang kita tak sempat nak ganti kelas. Mm-mm. Hmm. So tak ada kelas tu cancel terus ke macam mana? Kalau tak sempat nak ganti, cancel. Okay. Selalunya cuti diorang tu kiranya kan tadi tak dapat allowance kan? Tak dapat allowance tu maksudnya allowance tu memang dibagi secara bulanan ke ataupun cik bagi hari-hari? Bulanan. Bulanan. Kiranya ada allowance tetap lah eh? Berdasarkan dia mengajar. Contoh dia mengajar kalau sebulan 8 kali. Jadi kalau dua kali tak mari, kita bayar untuk 6 kali sajalah. Faham? Okay. Untuk bahagian cuti ni, kita orang ada untuk nak apply cuti. Jadi, pada bahagian setting cuti, je pada bahagian setting cuti, dia akan keluar nama-nama cuti. So, kalau standard, mana-mana company, sekolah ataupun tadika, diorang ada jenis-jenis cuti diorang masing-masing lah. Macam cuti tahunan, cuti sakit dan sebagainya. Tapi macam contoh cik punya bahagian, mungkin cuti tahunan tak ada, cuti sakit tak ada, sebab tadi cik kata pun dia tak datang, so tak payahlah bagi elang tu. So saya Ah, sarankan boleh guna cuti tanpa gaji. ah, So kalau diorang nak apply pun apply cuti tanpa gaji sahaja je Saya padam yang lain ni dulu. Saya akan appealkan cuti tanpa gaji je dulu. Nanti kalau diorang nak terus guna, boleh terus guna, tak ada masalah. Eh, Action. Okay. So, untuk cuti tanpa gaji ni, diorang boleh terus guna dekat bahagian nama masing-masing. So, nama ni, diorang boleh ambil dekat bahagian leave. So, dekat sini boleh apply leave lah. Pilih je cuti bila diorang nak apply, antara bila diorang nak apply dan cuti adalah cuti tanpa gaji. Nanti dia kena masukkan kenapa dia nak bercuti, dekat mana dia nak bercuti, contoh. Kat sini. Sebab dan juga kenapa. Kalau kata dia sakit, boleh masukkan dia punya MC lah kat sini dan juga dia punya boleh hantarkan permohonan. Selalunya kalau sakit masih lagi tak bayar jugalah kan. Dia punya allowance dia kan. ah, ya. Cikgu dia cuti tanpa gaji. Jadi dia isi sendiri ni. Ya, Dia yang isi maklumat ni apply. betul. Dia sendiri yang apply tadi. Hmm. Betul saya ambil Cikgu Zabaria ni. Katakan Cikgu Zabaria dia nak cuti esok. Okay. Masukkan reason kenapa, bila apa semua dan kemudian nanti diorang kena tekan send this application lah. Okay. Daripada sini, Encik sebagai admin kena pergi dekat proses leave. Eh,
Saya try apply sekali lagi. Okay, so cik sebagai admin kena pergi dekat bahagian process leave. Hmm. Dekat sini dia ada bahagian status. So status ni lah yang cik kena verify dan juga approve. Dua-dua ni cik kena tekan. Tekan je dan kemudian save only. Kalau nak save and alert email ni pun boleh juga. Staff tu akan dapat email lah mengatakan cuti yang dia apply tu dah di approve. Tapi kalau macam contoh tak nak ataupun cuti tu sebenarnya cuti dah lepas, dia baru nak apply, just tekan pada save only. Admin punya bahagian tinggal masuk je bahagian proses cuti dan dekat status tukar je, tu je. Sebab kalau kata macam contoh cik ada masukkan dekat sini, okay, ada buat proses ni, tak adalah nanti kalau kata terlepas pandang. Takut nanti tiba-tiba bila bayar gaji tu terbayar gaji untuk full. Sedangkan dia ada cuti sehari. Hmm. Okay. Untuk cuti-cuti tu, kalau saya tekan dekat proses leave, okay, kita ambil dekat bahagian more ni, dia ada pilihan bulan. So contoh katakan kita nak tengok bulan ni je. So kita pilihlah bulan ni punya tarikh. Okay, kita tekan proses. So mana-mana yang ada, kita tekan dulu all status ni dan dia akan keluar nama. So yang mana yang ada pada bulan ni, nanti dekat gaji jangan masukkan. Okay, so itu untuk bahagian cuti. Untuk bahagian gaji, kalau cik nak guna pun boleh juga. Tapi dia kira ibarat, okay, saya masuk dulu kat setting ni. Okay, saya tekan dulu dekat nama staff. Katakan tadi cik akan bayar staff ikut hari. Hari berapa hari dia datang. Kan? Betul ke? Ya, ya. Okay. So kita akan pilih daily rate. Masukkan dekat sini berapa sehari tu berapa. Katakan RM70 sehari. Kita save. Okay. Bila cik nak proses gaji. Okay, nak proses gaji kita masuk dekat proses payroll. Kita pilih dulu bulan. Okay. Katakan nama Zabaria tadi. So dekat nama Zabaria ni dia ada ID staff. Cik kena tekan dekat ID dia. Dan dekat sini kita akan masukkan total hari. So macam tadi kita tengok rekod cuti untuk bulan ni, untuk bulan Oktober dia ada sehari je, dia tak datang. So kena tolak lah kalau kata sepatutnya satu bulan dia kena datang 10 hari, tolak dengan satu hari yang dia tak datang, so total dia akan jadi 9 hari. Jadi kita masukkan total dia 9 hari, total pun dah dapat, terus tekan save. Automatic amount tadi akan masuk sebagai gaji asas. Saya bangka, saya refresh. Ini nama Zabaria, Cikgu Zabaria. Sini dia punya gaji gaji income, net income dia. Okay. Kenapa saya nak minta untuk cik gunakan juga bagi bahagian gaji ni sebab saya klik kejap dekat nama Cikgu Zabaria. Okay, dekat sini kita akan dapat slip gaji. So, kalaulah kata diperlukan, mungkin staff tu nak buat apa-apa, dia perlukan slip gaji juga. So bolehlah masukkan, dia boleh terus tengok dekat dalam sistem dia lah. Terus tengok slip gaji ni dalam sistem dia. Dekat bahagian nama, bahagian gaji. Tapi sebelum dia nak tengok, jangan lupa tekan dulu kat nama dia. Okay, kan tadi kita dah masuk ID dia. Lepas tu kita dah transfer gaji tu kat dia, tekan dekat nama dia, tekan dekat publish.
Publish dia akan jadi tick macam ni, barulah dia bila masuk dekat dalam sistem, dia buka dekat dalam bahagian gaji tu, dia terus dapat tengok slip gaji yang saya tunjukkan tu tadi. Okay, ni saya publish balik, takut lagi kan dia terkejut buka sistem tiba-tiba ada gaji. Alright, so um, untuk cik lah paling, sebab cik pun simple je dia punya penggunaan. Saya sarankan guna Mhm. bahagian HR ni untuk staff profile, nak register staff dan juga access key. Bahagian cuti untuk cik nak trace berapa hari staff tu cuti pada bulan tu. Dan untuk gaji, untuk cik nak bagi slip gaji pada staff tu. Kalau kata sebelum ni kalau buat gaji melalui sistem, melalui Excel ke, masuk terus dekat proses salary. Sebab proses salary ni bagi saya untuk gaji hari dia simple sangat. Dia senang sangat. Sebab kita masukkan berapa hari dia, sehari rate tu berapa ringgit dekat dalam setting. Lepas tu bila kita nak kira gaji, kita tinggal masukkan berapa hari yang dia datang. Itu je. Hmm. Okay. So basically untuk bahagian HR, tiga tu mungkin yang cik boleh fokus dan guna pakai terlebih dahulu. Untuk claim mungkin nanti kalau kata nak guna boleh inform balik kat kami lah. Ya, ya. Okay. Okay. So untuk secara keseluruhan bagi bahagian HR, ada apa-apa soalan tak? Buat masa ni tak ada lagi lah. Nanti saya cuba praktik guna tu, insyaAllah. Saya akan tanya dalam grup. Okay, alright, boleh. Okay. Okay, so berkenaan dengan bahagian HR, tiga tu dulu. Boleh saya tahu tak untuk bahagian finance, cik nak tengok juga ke ataupun macam mana tu? Yang mana? Untuk bahagian kewangan, Secara ringkas. secara ringkas. Selalunya kalau kewangan, cik buat apa je? Kewangan. Kewangan untuk tuition. Apa je perbelanjaan-perbelanjaan yang cik selalu guna pakai ataupun rekod yang cik selalu keluarkan untuk kewangan? Saya bayar api, air, Mm-mm. lagi ada sewa bangunan. Kalau kata setiap kali buat bayaran tu ada keluarkan apa-apa tak? Kalau sewa tu dia ada resit lah. Ada resit. Kiranya dari segi macam cik sendiri, simpanan cik tak ada lah. Tak ada. Okay. Dia macam ni, untuk bahagian kewangan, kita kegunaan dia adalah untuk kita nak dapatkan balik, trace balik duit keluar dan juga masuk. So, daripada situ, kalau macam contoh cik dapat resit takkan kekal lama, betul tak? Paling-paling pun nanti kalau kita beli dekat Raidin tu, nanti bulan depan dah hilang dah dia punya ink dia. So kita akan gunakan bagi bahagian finance untuk duit masuk dan juga duit keluar. Cuma untuk duit masuk bagi cik adalah daripada segi yuran sahaja ke ataupun cik ada buat bisnes lain yang mendapatkan jani income tu? Ada orang bagi sumbangan ke? Ya, secara besarnya yuran lah. Yuran, lepas tu semangat ada sikit-sikit. Kemudian ada tu aje lah. Jualan dekat jualan macam air-air apa ada. Oh, jual kat siapa tu? Ni jual dekat kat kelas lah. Oh, Ada jual buku-buku, kitab-kitab. kalau kata sumbangan tu, sumbangan daripada pelajar tu ke? Semangat ada pelajar sendiri lah. Pelajar dewasa lah biasa. Ada tak kalau macam contoh dia tak ada kena-mengena pun dengan kita, macam dia bukan pelajar kita, tapi mungkin kawan cik ke bagi sumbangan ke, infak ke? Yang tu jarang. Okay, faham. Okay. Untuk makluman cik lah, bagi duit masuk,
Disebabkan tadi saya perasan macam banyaknya more to student. So apa-apa saja duit masuk boleh keluarkan dekat ASIS. Receipt dia dekat ASIS. Saya rasa cik dah masuk kan untuk kelas finance ASIS. Dia tunjuk semalam bagi yang invoice, receipt apa. Uh, Betul-betul. So Dua hari. invoice receipt itu duit masuk. Hmm. Okay. Receipt Apa tu? receipt duit masuk kan. Betul. Receipt duit masuk. So Hmm. dekat bahagian kewangan invoice ni pula, bagi bahagian collection, duit masuk dekat sini tak perlu tengok lah. Sekejap saya tengok sekejap. Oh, cik ada ambil package untuk bayar melalui sistem yuran bayar melalui sistem. Kan ada ambil package tu kan? Memang dia agak nak guna ni lah, Snappy ke apa. Ya, Okay, so untuk pengetahuan cik lah. Uh, untuk yuran-yuran, cik akan keluarkan invoice dekat ASIS. So, semua yuran-yuran tu, pelajar-pelajar ataupun mungkin parents kepada pelajar tu, dia akan buat bayaran. Okay, di mana untuk bayaran tu saya tunjuk sikit. Untuk bayaran tu, diorang akan buat pada bahagian fee payment. Okay, which is dekat bahagian fee payment ni, diorang kena masukkan IC mak dan ayah dia, mak ataupun ayah dia, ataupun kalau kata pelajar dewasa, dia memang daftarkan nama mak ayah dia tu sebagai nama dia, IC dia. So, IC tu boleh letak IC dia lah. Okay, so dekat situ diorang akan buat payment, which is payment-payment tersebut akan berada di bawah collection. Okay, kita ada online payment dan juga online payment account. Tapi buat masa sekarang saya tak nak pening-peningkan untuk cik. Kita akan tengok untuk online payment dulu. Okay, Yeah. kat online payment. Sini tak ada. Sekejap. Kita buka contoh online payment. Okay, ini contoh demo saya. Dekat bahagian online payment, dia akan keluarkan tarikh dan waktu pembayaran yuran tu. Siapa nama pelajar, yuran apa dibayar, berapa harga yang dibayar dan juga resit untuk pelajar. Apa yang cik kena tengok dekat sini dan apa yang cik perlu semak dekat sini ada dua. Satu, cik kena semak resit. Okay, cik kena semak resit. Macam contohlah sekarang ni, saya ada pelajar nombor 2, amount dekat bahagian depan RM2. Cik kena buka resit dekat sebelah dia tu. Tengok ada tak harga RM2? Sama tak dengan depan? Sebab yang dekat depan tu memang confirm lah harga yang dia bayar. Kalau lah kata cik buka resit ni, tiba-tiba harga dia berbeza. Mungkin terkurang ataupun mungkin boleh jadi terus kosong. Cik terus saja tangkap gambar resit ni ataupun bagi nombor resit. Nak senang cik tangkap je gambar resit ni, bagi terus ke offer, nanti offer akan setupkan. Okay. Kenapa boleh jadinya terkurang bayar atau terkurang kat dalam resit dan juga kosong dekat dalam resit? Salah satu punca yang kami selalu trace adalah cara pembayaran. Saya bagi contoh Katakan katakan parents tu bayar pukul 10.57 sekarang. Okay. Parents tu buat bayaran sekarang, settle, duit pun dah tolak dekat dalam bank, lepas tu dia tak refresh. Ataupun mungkin dia tak tunggu selepas dia buat pembayaran tu, dia tengok tiba-tiba dekat bahagian yang dia bayar tadi tu masih lagi keluar butang untuk bayar. Okay. Dekat sini ada banyak sangat parents yang saya perasan dia buat bayaran sekali lagi. Dekat situ yang kita orang selalu dapat detect lah. Sama ada dia tak refresh ataupun dia tak tunggu. Sebab kadang-kadang bila contoh hari tu adalah hari yang mungkin pack untuk orang nak buat bayaran yuran, ada kemungkinan sistem nak load bayaran tu dia agak lambat lah.
Itu memang kita tak dapat nak buat, kita tak dapat nak ubah sebab itu berkenaan dengan bahagian bank. So bila ramai sangat orang bayar terlalu pack, so dia akan lambat sikit lah. Okay, Ah, yang pertama. Antara alasan kedua yang selalu saya perasan kenapa juga resit ni problem, contoh katakan kat sini dia tulis yuran transit ataupun senang sini lah. Dekat resit ni dia tulis dia beli uniform, dia beli baju. So invoice yang admin keluarkan tu, uniform yang baju yang dia nak kena beli adalah dua. Okay, patutnya kat sini uniform, lepas tu unit tu dua lah kan. Tapi hmm. admin pergi buat uniform unit satu, lepas tu ada nombor dua uniform unit tu satu. Maksudnya satu satu, bukannya unit tu jadi dua terus. Bila macam tu pun boleh juga jadi isu. Bila apa tu pelajar-pelajar kita nak bayar tu resit dia tak sama. So elakkanlah. Kalau ini part admin, admin kena elakkan daripada keluarkan invoice tu, dalam satu invoice tu dua benda yang sama. Kalau sama terus tukarkan dia punya kuantiti sahaja. So memang ada banyak sangat kemungkinan kenapa resit tak keluar. Salah satunya yang tadi, salahnya ada macam-macam error lah dekat situ. Okay. Macam baru ni, apa? Saya pernah guna sistem ni Ah, uh, uh, di madrasah anak saya. okay. Saya bayar 400 yuran dia. Mm-mm. Dia dah tolak dah daripada bank. Kemudian dan dia bagi resit ke email tidak berjaya. Okay. Uh, Lepas tu saya maklum ke madrasah. Jadi madrasah dia katakan saya dah bayar lah sebab duit dah tolak. Kadang-kadang, Kemudian ah, hmm, kemudian dalam 2-3 hari syarikat tu dia hantar balik. Dia refund ah, balik 400. betul. Sebab kadang-kadang kalau isu yang macam tu dia ada dua kemungkinan lah. Sama ada mungkin, cik pakai bank apa waktu bayar tu? Ya, Cik pakai bank apa waktu bayar tu? Maybank. Maybank. Okay. Cik perasan tak kalau kat Maybank kita kena buka dekat Maybank yang dia tulis macam dia akan keluar satu notification yang kita nak approve atau reject tu kan? Dia macam Ah, buat bayaran lepas tu Kadang dia dia tak sempat nak keluar. sebab kadang-kadang stuck dekat situ. Parents memang ada macam contoh cik mungkinlah akan tekan dekat approve tu tapi tak masuk balik dalam sistem untuk nak tekan yang I approve tu. Ah, Kadang kat situlah problem dia. Bila jadi macam isu macam tu memang dekat bank akan tolak. Nanti dalam waktu yang bekerja 2-3 hari macam tu dia akan refund balik. Itu selalu jugalah antara banyak sebenarnya punca. Kalau nak kata kadang-kadang tu uh, yang paling-paling ada lagi satu tu ni. Allah Akbar. Bank dia problem. Dia nak bayar, dia tulis kat situ kena contact dengan bank. Itu kalau macam tu pula bank dia pula problem. ah, So macam-macam lah. Mungkin kalau kata jadi macam tu boleh je kalau tak nak terus contact dengan madrasah nak bagi tahu alfa pun boleh juga. Tapi cik kena bagi tahulah nama sekolah anak tu apa. Lepas tu hantarkan resit bayaran yang cik hantar tu. Nanti kita akan tengok balik. Kalau kata fail, dia akan tulis fail dan kita akan bagi tahulah. ah. Okay. So dekat bahagian pembayaran, sorry. Untuk penerimaan duit masuk untuk yuran, cik kena semak kat sini. Paling penting, harga kat depan. Sebab harga yang kat depan ni memang harga yang memang parents bayar. Kalau parents bayar 400, 400 lah sepatutnya resit tu keluar. Tak boleh kurang daripada tu. Lagi satu, contoh katakan cik cari Resit ha, resit yang senam pay itu yang lain kan? betul ada dua. Me, ah.
Yang tu yang lain. Betul. Itu antara senang pay. Ah, Macam ibarat parents dengan senang pay lah, sebab parents senang pay akan bagi email receipt tu. ah, Tapi kalau kata daripada sistem, cik dapat yang ini. ah, Ah, okay. Okay, saya terlepas satu benda. Tadi kan sini RM2. Bila kita buka ah, receipt, total paid ni pun RM2. Kalau berkurang macam tadi saya maklumkan bagi tahu offer, tangkap gambar terus. Tapi kalau lah contoh sama, apa yang cik nak kena buat adalah cik kena tekan confirm. Sebab confirm ni selagi cik tak tekan, selagi tu parents tak akan boleh tengok receipt. Dia akan tulis kat situ menunggu confirmation daripada admin. So cik kena tekan confirm. Kita nak elakkan daripada receipt ni terus pergi dekat parents tanpa kita semak. So kita kena semak dulu, dah confirm baru parents boleh tengok. ah. Okay. Jadi untuk pembayaran yuran, cik kena buat macam ni lah. Kalau boleh semak sehari-hari. Untuk step-step yang seterusnya, saya akan bagi dalam bentuk PDF. So nanti bila ada orang buat bayaran, cik boleh ikut pada PDF tu lah. Apa yang cik nak kena buat, apa yang cik kena monitor, macam tu. Okay? Ah. Alright. Seterusnya, saya akan masuk bagi bahagian pembayaran. Okay. Untuk pembayaran adalah duit keluar. Tak kisahlah kata cik bayar yuran ke, cik bayar bil-bil elektrik ke, ataupun mungkin bayar gaji staff, ataupun mungkin cik beli barang dekat Maidin sekalipun, asalkan duit tu adalah duit daripada pusat tuition tu sendiri, keluar kepada mana-mana bahagian, mesti kena record sebagai payment. Okay, kena record sebagai payment voucher ni. So, Hmm. kat sini saya tekan payment voucher. Okay. Cik kena terus pergi pada bahagian quick voucher. Tak payah pergi tempat lain, pergi terus quick voucher. Dekat sini kena pilih lah akaun apa keluar. Contoh, cik pergi Maidin, bayar guna kad. So, kad tu adalah kad bank Maybank. So, kena pilih lah Maybank. And then payment ni boleh guna kad. Contoh, tarikh bila beli, bila buat bayaran. Okay. Kemudian dekat bahagian paid to supplier boleh pilih nama siapa. Kalau katakan kita pergi Maidin, so supplier kita adalah Maidin. Kalau kita bayar bil elektrik, supplier kita adalah TNB. Okay. Di mana untuk paid to supplier dia akan keluarkan nama-nama yang kita dah pernah save sebelum ni. Sebabkan kita pun baru lagi, so of course pada bahagian senarai ni dia kosong. So cik kena tambahkan dululah dekat bahagian new ni ataupun baru. Masukkan nama je. Yang lain tu cik dash. Ini contoh. Macam tu. Masukkan nama, line dash, tekan register. Okay. So, dekat bahagian sebelah kanan, selepas saja kita dah pilih nama supplier, kita akan pergi pada bahagian sebelah kanan, di mana pada bahagian sebelah kanan ni, cik boleh tekan pada pay expenses/cost. Okay, maksudnya bayar perbelanjaan. /cost tu adalah kos-kos yang cik beli. Okay, cik boleh tekan kat situ. Ada beberapa perkara yang cik boleh buat. Okay. Pertama, cik bayar untuk belanja, gaji, bil elektrik, bil air, itu kat bahagian belanja. Kemudian cik boleh bayar untuk liabilities. Liabilities ni adalah hutang. Contohlah cik buat pinjaman. Cik buat pinjaman dekat satu company RM5,000. So cik nak trace. RM5,000 bukannya sekali terus segedebuk bayar dekat dia balik. Mesti kita akan bayar bulan-bulan. So bayaran tu kita boleh trace dekat dalam bahagian pay liabilities. Contoh macam ni. Loan tekun dengan Hairul. Total yang kita pinjam RM6,000. Kita dah bayar RM1,000. So balance dia ada lagi RM5,000.
So setiap kali kita nak buat bayaran setiap bulan, kita akan pilih pada nama loan ni lah. So baru kita boleh trace berapa lagi baki yang perlu dibayar. Itu pay liabilities. Ketiga, purchase asset. Asset ni adalah harta. Cik beli meja, cik beli printer, beli laptop, dan semua yang cik belikan tu adalah untuk kegunaan tuition. Boleh guna dekat aset. Selagi mana amount-amount untuk item tu besar lah. Macam tadi kan saya cakap meja tu, kerusi, printer, mungkin almari. So semua tu amount dia besar. Dan dia ada orang kata susut nilai dia. Kita kena buat purchase asset. Transfer account, cik keluarkan, cik pergi bank. Daripada bank, cik pergi ATM tu, keluarkan cash. So dekat situ ada perubahan daripada bank kita keluarkan kepada cash. Maksudnya kat situ bank kita kurang, cash kita bertambah. So kena guna transfer account. Advance abaikan, refund adalah untuk yuran. Okay, yuran. Contoh katakan yuran pelajar 100. Pelajar pun dah bayar RM100. Tiba-tiba cik baru perasan tersilap. Sepatutnya RM80 je. So lagi RM20 cik nak refund pada pelajar. So kita akan guna refund. Okay. So kat sini dia akan keluarlah item-item apa yang kita nak bayar apa semua tu, kita just tinggal pilih item apa. Contoh saya pergi Maiden, saya beli buku lah katakan. Saya tekan buku. Okay, dia keluar kat sebelah kiri, kita tekan dekat sebelah kiri dan kita masukkan berapa harga yang kita beli. Katakan kita beli buku tu 100.5. Kat bawah masukkan description buku apa. Contoh. Masukkan harga berapa kita bayar dan description. Kalau nak masukkan sekaligus description ni pun tak apa, boleh juga. Nak senarai satu-satu pun boleh. Okay, kita tekan update record. Kita tutup. Kita tekan print. Okay, dekat print ni bukan dia terus print tau. Dia keluarkan yang ini je. Kita tekan confirm. Okay, so ini bentuk payment voucher. Kita panggil ini adalah macam receipt kita lah ibarat. Tapi untuk simpanan kita. Okay. Dekat bahagian attachment, cik tekan. Cik tak kat gambar receipt. Kat gambar receipt, attachkan dekat bahagian attachment. So nanti kalau receipt tu pudar ke apa ke, nanti cik boleh dapatkan balik dekat attachment. Nak print balik pun boleh juga. As long as cik masuk bahagian attachment ni lah. Okay. Setakat tu jelas? Okay. Okay. So kalau cik perasan lah dekat bahagian, okay, dekat bahagian pay expenses ni saya ada banyak sangat nama item. Okay. So nama-nama item ni cik boleh patah balik kepada bahagian finance. Okay, dan kita ambil expenses. Kalau untuk bayar macam pinjaman tu, kalau ada, cik maklumkan balik kat kami akan ajar macam mana nak buat untuk pinjaman. Sebab pinjaman tu dia ada banyak, bukanlah ada banyak step, dia ada lagi satu step dekat atas. Yang tu saya tak nak sentuh lah sebab itu dah berkenaan dengan journal. So journal tu nanti kalau kata jadi, kalau kata ada kita akan maklumkan balik. Kalau tak ada, just abaikanlah journal tu. Saya takut nanti cik terpening. So dekat expenses, dekat sini kita ada create group expenses di mana kita kena tambahkan dulu nama group. Contoh dekat sini kita ada utilities. So utilities adalah nama group. Kita kena buat group dan kemudian nanti kita start group. Senang cerita dia punya mak dan dia punya anak. Tak ada mak, tak ada anak, payment voucher tadi tu tak boleh keluar. Okay. So create group. Masukkan nama dia. Alhamdulillah. Okay, masukkan nama dia, contoh utilities ke, mungkin bayar sewa ke. Okay, saya masuk sewa. Kita tekan update.
Okay, kita close. Kemudian dekat sini kita tekan dekat sewa tu untuk kita nak masukkan pula nama anak dia. Okay, nama anak dia tu kita tekan dekat add item. Masukkan sewa apa? Bangunan lah. Okay. Jadi, nama sewa bangunan ni yang kita akan guna pakai dekat dalam bahagian payment voucher tadi tu setiap kali cik buat bayaran. Cik bayar setiap bulan, cik guna item sewa bangunan. So, item sewa bangunan tu nanti bila macam contohlah cik nak tengok balik kan. Cik nak trace balik, ada tak bulan yang tak bayar ataupun mungkin bila kita bayar, bila last kita bayar. Cik boleh trace lah. Kalau kita tak masuk benda ni, kita tak boleh trace bila kita bayar. Dan juga kalau kata receipt-receipt tu hilang, receipt-receipt yang dalam sistem ni pun tak dapat detect. Sebab kita tak masukkan receipt tu dalam sistem. Kalau masuk siap-siap dalam sistem, boleh insyaAllah. Yang saya kata tak boleh detect tu kalau kata receipt dah hilang dah. Sistem pula tak masukkan. So tu tak boleh detect tu. Tapi kalau receipt kita yang dekat tangan kita tu hilang, dalam sistem ada, insyaAllah tak ada masalah. Okay, so saya nak minta untuk cik fokuskan yang tu dulu. Untuk bahagian online payment, semak duit masuk iaitu yuran. Kemudian payment voucher untuk pembayaran berkenaan dengan belanja-belanja cik. Okay, untuk item bahagian payment voucher boleh tambah dekat expenses. Itu saja dulu. Okay, yang lain-lain macam contoh bagi bahagian report ni selalunya dia akan auto. Dia akan auto tarik daripada rekod kita. Cuma yang kena update ada 3 je. Cashbook, Vericon dengan closing. Tapi yang ni kita hold dulu sebab tak ada record lagi. Okay. So saya rasa mungkin yang itu sahaja dululah berkenaan dengan kita punya bagi bahagian HR dan juga bagi bahagian finance. So far okay ke? Ada apa-apa soalan? Tak ada soalan lagi. Apa faham? Biasa tu kalau kata guna sistem baru kita akan nampak selalunya. Kita praktis dulu kan. Macam pusat tuition ni, yang ASIS punya semalam training. Bagai. Okay. 2 hari lepas. 2 hari lepas. Okay. Saya bagi masa dulu dekat cik untuk cik nak testing ke apa ke. Kalau nak keluarkan invoice dulu ke, nak apa tu, nak keluarkan payment voucher dulu ke, saya bagi masa. Nanti esok petang dalam pukul 5 ke esok pagi. Esok petang lah saya bagi masa cik 2 hari. Esok petang saya bagi cik boleh test sampai esok petang. Starting from pukul 5 saya akan reset semua invoice, receipt dengan payment voucher. So lepas saya reset tu cik boleh proceed untuk data yang betul lah. Ini saya bagi masa untuk cik nak testing dulu. Okay ke? Testing apa tu? Testing tu maksudnya mungkin kalau kata cik nak try keluarkan invoice dulu ke, nak try keluarkan payment voucher dulu ke. Payment voucher. Okay ke macam tu? Yang tadi lah. Betul? Okay. So saya bagi masa dulu kat cik sampai esok petang. So apa yang nanti saya akan resetkan lepas daripada pukul 5 adalah invoice, receipt dan juga payment voucher. So selebihnya tu kalau cik nak testing still juga boleh. Tapi yang tu kita orang akan padam manual. Dan mana-mana yang tak boleh padam tu nanti cik kena rename sahaja balik. Okay. Kalau tersalah ke apa tak boleh delete ke apa? Apa dia? Kalau tersalah, tersilap ke apa, dia boleh delete? Boleh. Uh, Kalau lepas daripada kita orang reset tu, cik dah keluarkan banyak receipt yang terkena, lepas tu tersilap, pasti boleh delete. Kita orang tak reset lah, selalunya kita orang minta cik delete je.
So, Alhamdulillah saya rasa untuk bagi bahagian HR dan juga finance saya dah cover. So, insyaAllah untuk petang ni tak perlu sesi training. Hmm. Mana-mana mungkin yang